Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita hormati tuan penghuni majlis kita pada pagi ini yang baru sebentar tadi memberi ucapan aluan berapi-api yang saya rasa suaranya mirip salah seorang peserta Raja Lawak. Mirip lah, bersemangat sungguh. Pihak TV patut ambil dia ni. Yang kita muliakan Tuan Pengarah ILP Kuala Terengganu, Cik Marudin, Timbalan Pengarah semua, pegawai-pegawai, tenaga-tenaga pengajar dan pelajar-pelajar sekalian. Kita ucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada pagi ini di dewan yang begini indah dalam sesi kuliah Ramadan atau kuliah duha sempena Ramadan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pagi ini mengundang rahmat dan berkat daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita buat ini memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, insya-Allah menjadi satu saham akhirat yang akan menguntungkan kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi sebelum saya menjawab soalan, ada lebih kurang 50 soalan. Tak comel-comel dah. Kita akan tazkirah sekejap, kemudian kita terus kepada soalan. 50 soalan ni kalau kita jawab panjang lebar, siap dengan hadis, dengan detail, dengan terperinci, kita akan selesai pada malam hari raya ni. Oleh kerana masa kita terhad, jadi kita insya-Allah kita jawab sekadar perlu. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW telah bersabda yang bunyinya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala." Siapa-siapa yang melakukan amal di bulan Ramadan, pada suatu riwayat yang lain, "Man shoma Ramadan." Siapa-siapa yang puasa akan Ramadan, hal keadaannya dia yakin dengan Allah, dia orang beriman, dan dia mengharapkan ganjaran di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita masuk semua sekali dalam dewan ini. Apa yang dijanjikan di dalam hadis ini, dapat keampunan dosa walaupun amal ibadah kita atau puasa kita tidak seberapa, kerana rahmat Allah itu luas. Siapa yang melakukan amal bulan Ramadan, amal ni bahasa Arab, bahasa Melayu kerja je. Sebab tu orang yang bekerja bahasa Arab panggil amil. Kalau nama khusus khodam. Sekarang khodam sensitif. Asalnya khodam pekerja. Orang yang bekerja. Kalau abdi, hamba, bekerja tanpa gaji. Kalau khodam, amil, bekerja ada gaji. Maka siapa yang bekerja, maksudnya amal baik di bulan Ramadan. Amal ada dua, amal baik dan amal tak baik. Amal baik semayang, amal tak baik tidur. Amal baik puasa, amal tak baik tak puasa. Jadi siapa yang melakukan amal baik pada Ramadan, Ramadan mana? Ramadan yang kita ada sekarang ini. Sekarang ini kita berada di bulan kursus. Setiap kilang ataupun pusat-pusat latihan atau jawatan, dia akan buat kursus. Biasanya kurang-kurang pun setahun sekali. Kalau kita tanya apa tujuan kursus, supaya peserta-peserta itu bila dia keluar daripada kursus, dia lebih baik daripada sebelum kursus. Maka Allah wajibkan kita berkursus setiap tahun sekali dalam Ramadan, supaya datang hari raya nanti kita selesai kursus sebulan, kita jadi umat Islam yang lebih baik sebelum Ramadan. Kerana itulah bulan Ramadan ini bukan bulan beramal, tapi bulan gandakan amal. Bulan lain kita baca Quran sehari 50 ayat, lebih kurang 3 helai saja, sudah memadai. Kerana Nabi ada sebut,
Man qara'a Qur'an fi yawmin wa lailin 50 ayat lam yuktab minal ghafilin. Siapa baca Quran sehari semalam 50 ayat, lebih kurang 3 helai. Satu helai ni 2 muka, jarang 3. Biasa 2 muka. Kalau 3 helai lebih kurang 6 muka. Mengambil masa kita lebih kurang 10 minit. Siapa yang menghabiskan masa 10 minit sehari, semalam 10 minit je baca Quran, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak lagi ditulis di kalangan orang-orang hak lagu. Lagu tak? Lagu ni orang Terengganu dipanggil lagu. Kalau orang luar, orang KL lupa, orang Selangor, lagu tu dia ada terjemah pula, lalai. Tapi kalau Terengganu, lagu tu lagu lah, dia Arab. Lepas tu bahasa kedua terbaik Arab, Terengganu. Maksudnya siapa yang baca Quran 10 minit sehari, dia tidak lagi termasuk set lagu, set bahan lagu. Golongan yang lalai. Mudah-mudahan kita termasuklah. Jadi kalau kita muhasabah diri, sudah apa 5 minit, aku 5 hari dah baca kali. Berat nanam tu panggil. Jadi betul balik. InsyaAllah betul balik. Sehari lebih kurang 10 minit sahaja. Ataupun 6 muka surat atau 5 muka surat, supaya nama kita tidak ditulis golongan yang lalai. Itu bulan selain Ramadan. Ada pun bulan Ramadan ganda amal. Bulan ganda amal. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hanbali dan beberapa orang ulama salaf mengikut akan jejak langkah sahabat. Mereka bila bulan Ramadan khatam 3 hari sekali. Dan diriwayatkan pada satu riwayat Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Dan diberitakan Sayyidina Utsman, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia bulan Ramadan dia khatam sehari sebanyak sekali khatam. Nampak? Kita orang awam, orang awam. Itu pilihan Allah. Kita ni orang awam. Kita bacalah bulan Ramadan 10 helai sehari. 10 helai 20 muka surat. Orang-orang biasa-biasa lebih kurang 25 minit. Orang hebat bukan kaleng-kaleng, hak tu lebih kurang 20 atau 18 minit. Jadi ambil masa. Lepas subuh kita baca 2 helai, lepas zuhur 2 helai, lepas asar 2 helai, lepas maghrib 2 helai, lepas isya 2 helai. 10 helai 1 juzuk. 30 malam Ramadan habis khatam Al-Quran. Kerana Rasulullah tiap Ramadan dia khatam tadarus dengan Jibril alaihissalam 2 kali khatam. Kita umat 1 kali khatam. Itu anjuran dah. Kadang-kadang kita dengar benda ni lama, dah 20 tahun dulu ada, dah ustaz mari sini khabar dah. Tapi kita tak mampu nak buat. Kenapa? Kerana manusia ni dia jenis ajal. Bukan ajal dengan alif, dengan hamzah itu mati. Ajal dengan ain. Khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia ini, perangai dia gaduh, nak cepat. Sebab tu kalau kerja dengan Allah, kita tidak bersemangat. Walaupun gaji dan bayarannya amat lumayan. Nampak? Nabi sebut satu hadis, rak'atani minal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semayang sunat subuh, Allah bayar di akhirat nanti, harga bayarannya mahal daripada dunia dan isinya. Allah Rabbi, 2 rakaat subuh sunat 5 minit betul tak? Kita tak mampu buat. Walaupun bayar mahal, Allah bayar mahal dengan harga dunia ni, lebih mahal lagi bayar sunat subuh. Di Gong Badak ni, 1 lot rumah, hak 1 ekar pecah 6, sudah 100,000 sekarang. Nampak? Belum ladang Tanjung lagi. Betul buruk tak? Sudah 100,000. Itu baru 1 lot. Kalau seluruh kawasan Gong Badak berapa nilai? Allah Rabbi. Ini seluruh dunia, mahal lagi Tuhan bayar 2 rakaat sunat subuh. Kita dengar, tapi kita kurang minat bekerja dengan Allah. Kenapa? Sebab kita nak bayar sekarang. Sebab tu kita kerja gaji bulan, kita sanggup kerja.
Nampak? Nampak? Ada jadi cikgu, ada jadi bomber, ada jadi JKK, ada jadi pilot, ada jadi askar, ada jadi polis. Tak? Ada jadi mesti, ada jadi doktor. Kenapa? Bayar bulan. Kalau bayar akhirat, tak semangat kita. Katakanlah doa kita. Cik Kamarudin diterima interview untuk bekerja. Katanya pejabat kementerian kata tahniah lah Encik Kamarudin kerana berjaya kamu dipilih menjadi pengarah di IFP Kuala Terengganu. Kami beri lumayan. Biasa pengarah-pengarah lain kita bayar 10,000. Contoh, Cik Kamarudin kita akan bayar 5 juta sebulan. Minat tak? Agak-agak berminat tak? Berminat, tetapi dibayar di padang mahsyar. Cik Kamarudin masuk kereta, zoom. Malah layar aku dia. Bayar 10,000 bayar bulan. Pada 5 juta bayar padang mahsyar, awak je. Sebab tu kita bila kerja dengan Allah tidak bersemangat. Betul tak? Kerana kita nak bayar bulan. Jadi kalau Quran bayar bulan, semua orang baca. Kalau bayar ikut live, lagi semangat kita. Habis baca selai, selok keluar 100. Habis pula selai, selok keluar 100. Kalau tak baca, tak ada, kosong. Tuhan buat bila baca, la'allakum tattaqun. Baca pula. Bayangkan kalau ada 300 celah-celah tu, 600 muka surat, 300 celah. 300 kali 100, berapa? 30,000. 30,000 baca. Tengok malah hari Isyak dah ada mengaji Quran. Nampak? Tapi Tuhan tak bayar lagu tu. Bayar akhirat. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Hadis yang lain Nabi ada. Siapa baca satu huruf aja dari Quran, 1 pahala. Al hasanah bi asyri amsalihha, 1 pahala ganda 10. Baik, lakukan amal apa saja dalam bulan Ramadan. Bulan lain kita baca, kita amal. Bulan ni kita gandakan amal. Jadi faham tu tentang gandakan amal, baca Quran. Tak? Bulan, kenapa biasa penceramah kalau suruh tanya amal dia suruh baca Quran? Kerana bulan ni bulan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Al-Baqarah. Bulan Ramadan ini bulan turun Quran. Jadi lebih baca Quran. Jibril AS baca Quran. Nampak? Bukan kata amal lain tu tidak tak istimewa, tapi agak-agaklah cukup-cukup. Maknanya Quran ini sinonim sungguh dengan bulan Ramadan. Kalau kita pergi di masjid pun tadarus, dan sebagainya. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pasal sibuk sangat. Kita tempat banyak dah pahala. Kalau Fatihah, siapa baca sekali, dia nak pergi jabat, nak mari ILP, duduklah kereta, panas je main beli kejap. Dia baca Fatihah, Bismillah sampai waladhdallin. Dia dapat 156 pahala, kali 10, 1560. Kerjaan mana nak bayar 2 minit dalam kereta 1560. Gaji Perdana Menteri pun seminit baru 80 sen. Nampak tak? Perdana Menteri 80 sen seminit. Ini 3 minit. Baca tak apa rasanya. Fatihah 30 saat je. RM1,560 contoh. Kalau ringgit tak ada ustaz pasal nak cepat atau nak skala. Tak ada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, 190 pahala. Kerana Bismillah ada 19 huruf, darab 10, 190. Malam-malam di peluang. Mentara nak tidur, baca. Tak baca Quran yang mushaf, online. Jadi ada skrin semua depan muka malam-malam, online. Ini nak tutup dah Facebook, online pula. Quran, online. Satu paparan tu ada 2 buku surat. Sudah memadai. 1 huruf kali 10.
Bayang orang yang baca surah Al-Baqarah. Bayangkan nenek moyang kita duduk baca Yasin. Banyaknya pahala. Nah, tak ada ustaz panjang sangat. Bismillah, pendek sikit. Baca satu huruf saja. 10 dah dapat. Nun. Nah, maka Ramadan orang yang mendirikan semayang bulan Ramadan, tak kira semayang apa pun, di semayang, termasuk kira tarawih, salat tarawih. Nah, salat tarawih bukan wajib di masjid. Seorang diri pun boleh. Nabi keluar 3 malam semayang. Makin lama makin ramai orang ikut. Malam pertama kurang orang ikut. Malam kedua orang siapa dah viral cerita ramai orang ikut. Malam 3 makin ramai orang ikut Nabi. Semayang tarawih. Nabi jadi imam. Malam keempat Nabi tak keluar semayang rumah. Sebab takut turun wahyu dari Allah jadi wajib. Nah, jadi ulama pun ambil pada hadis ini, semayang berjemaah pun boleh, semayang di rumah pun boleh seorang diri. Nah, tapi saya suka berjemaah, silakan. Saya tak ada jemaah, saya semayang seorang rumah, silakan. Islam itu mudah. Nah, jangan semayang seorang rumah, semayang jemaah, sudah. Nah, dari kira pakai tongkat, ittaqullah seorang diri. 2 hari hospital mengambil. Nah, jadi kalau kita tak agak nak semayang tarawih berdiri, semayang duduk. Nah, tak agak nak letih lah. Tapi kalau kita gagah saja nak semayang duduk, sah. Ya, semayang sunat kita boleh pilih nak berdiri ke duduk. Yang wajib berdiri bagi orang yang sehat, semayang wajib saja. Nah, semayang 5 waktu, semayang jemaah. Nabi kata salli qa'imah. Wajib semayang kamu tu mesti berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idah. Tak mampu berdiri barulah duduk. Tapi kalau semayang duduk, semayang sunat boleh pilih. Nak berdiri boleh, nak duduk boleh. Walaupun dia gagah. Body kata macam hamba ni. Faham lagi? Jenis akak besi, bukan akak kabu. Walaupun jenis main jing akak besi, tapi saja nak semayang duduk, tidak ada kesalahan apa-apa. Cuma Nabi pesan kalau kamu semayang sunat, gagah boleh berdiri, saja nak duduk, nisful qa'id, ajrul qa'id, nisfu ajril qa'id. Nampak? Orang yang sengaja semayang duduk sah, tapi pahalanya separuh daripada dia berdiri. Nah, jadi orang-orang yang kerja jual mana-mana tak? Musim ni kan kalau jual siang tak laku lah. Jual nasi jual malam. Jual malam balik 12 baru tutup. Jadi tak ada alasan balik rumah dia pun semayang tarawih. Tak larat semayang duduk. Simpang bank masuk dengan kanopi, masuk dengan payung bawah rumah. Sampai rumah, pergi jaga dataran ke mana-mana. Malam-malam, sampai rumah ni kau ada, simpang bank. Hak kejap mandi, semayang duduk. Kalau larat, semayang diri, sama diri, tak ada masalah. Suruh bini tunggu lah apa? Tunggu perempuan dia 12 menjadi makmum. Jangan suruh bini jadi imam dah. Tak ada bini, semayang seorang. Tak larat tak duduk. Boleh semayang duduk. Duduk pun tak larat. Ustaz sembang boleh, duduk atas-atas. Kami peniaga tak larat. Pikul 3 petang waktu turun barang, 12 malam bawa sampai rumah semula. Perlu menjeruk lengoh, mana boleh? Semayang terlentang. Tak boleh duduk terlentang gini. Kaki hadap kiblat gini. Allah. Nampak? Terawih. Terlentang pun tak larat juga. Terlentang tak larat, tutup dengan kain putih, baca talqin. Binawang je terlentang. Nega boleh. Nampak? Semayang tidur pun tak ada. Tengoklah kita. Kalau anak kita terajang. Kita dengan Allah. Allah bukan bagi pinjam baju je. Roh tu boleh pinjam, boleh hidup. Nyawa bagi pinjam. Orang bayar kita nasi lemak sebukuh pun kita. Terima kasih. Tapi Allah bagi nyawa. Pula semayang tidur pun tak boleh. Tak apa punya orang begini.
Tapi itu bukan IP tu ITM. Nah, aman. Allah Rabbi. Bulan Ramadan aman. Apa janjinya tadi? Ghufira lahu, Allah ampunkan dosa. Lain-lain amal sedekah. Bulan lain kita beri sedekah ke orang. Kalau boleh lah. Kalau boleh minima seria sekali. Bulan lain minima, bukan kata tak ada lebih. Berilah seria sekali. Bulan lain, sebelah bulan selain Ramadan. Amal sehari seria. Sedekah ni maksudnya bukan mesti peminta sedekah saja. Bola tabung masjid, bola tabung surau. Pergi beli ikan pagi, tengok ada makcik tu nak beli ikan. Kalau makcik tu saya bayar. Itu sedekah. Kita pergi simpan minyak. Dek, minyak 50 ya. Hijau ke kuning? Kuning ya. Hijau mahal lagi. Bagi je 50 ya. Sudah siap dia pump, ambil 2 riyal. Sedekah. Beda aman. Kita isi sedekah. Kalau kita mati tak ada sedekah. Kita isi 30 riyal, bagi riyal setengah. Kita isi minyak betul 7 riyal. Las skuter. Bagi dia riyal. Sedekah. Amal lagu tu kaya tu bagi MLM dengan Allah. Skim cepat kaya tijaratan antawur. Garanti untung, tidak akan rugi dulu kini selama. Betul tak? Waiting pen dapat traffic light. Tengok merah. Tunggu hijau. Ada budak jual tu. Kau berapa kata pen? Jual apa? Asam boy. Nampak tak? Jatuh sekali. Dek. Ambil RM1. Contoh. Tak mesti beli. Beli tak ada masalah. Contoh, tak beli, tak mau beli. Ada kan lebih seling. Ambil RM1 dia. Beli kuih petang. Contoh. Tu orang cerdik tu. Orang cerdik. Tapi ada hari kita tak ada duit. Itu lain. Ada duit. Pasal kita ada duit. Dalam bank kita ada RM2,000 dalam akaun. Contoh. RM2,000 kita ada dalam bank. Kita sayang nak beri RM1 kata pilihan. Allah dah sayang beri kita. Betul tak? Beri nyawa, beri tangan, beri mata, beri kaki, beri kerja, beri rumah, beri bini. Bukan cakap-cakap bini. Gini bini. Bukan sesuatu ini. Allah bagi. Nak anak tu beri anak, nak bini boleh bini. Nak rumah boleh rumah, nak tanah boleh tanah. Cuma nak letak negeri tak boleh. Sayang apa kita nak bagi RM1 ke minyak dan sebagainya. Contoh, kita pergi beli badai kuih puasa ke puasa petang kan. Kita beli ni. Ni apa dia puteri mandi. Nampak? Kenal tak puteri mandi? Cik Malik kenal tak? Puteri tak kira apa puteri. Dia mandi. Rendah lembuh lah tu. Puteri mandi 2. Sekaya 2 ya. 2 ya mana ni? 2 ya buat 2 buku. Dan puteri mandi 2 buku juga. 2 ya. Kok mananya mandi lah kita belik tak nampak air. Kuih sekaya tu kita makan dari kecil tu. Tak payah kaya pak ni. Patut nama kuih miskin nama pula. Mek comel. Comel yang merah, mek uduh. Mek uduh tu ya. Nak comel kau ni sibuk bila. Mek uduh 2 ya. Contoh. Jadi kawan kita teka, mana Cik Din? Beli 2 ni. Nikah 2 ke? Contoh. Ada jiran sebelum nak masuk rumah saya itu nampak kurang bergaji sikit. Contoh. Ada siapa lepas peming, anak dia duk main kat luar, duk main hijau. Adik. Pergi rumah. Contoh. Itulah sistem perniagaan cepat kaya. Dengan Allah. Mudah tak? Boleh buat tak? Boleh. Tapi angguk je 40 tahun. Buat ni tidak. Nampak tak? Bukan bila IDM juga. Saya cover benda-benda simple. Sebab dia tak mesti mengatik Allah kan. Tak mesti lagu tu. Dia luas. Jalan-jalan menuju syurga Allah. Jalan-jalan mendapat keampunan Allah. Ini ramai orang beli ni kan. Ni nak beli baju raya. Beli baju raya, kasut raya, pakaian raya ni. Kita target dah, aim dah. Kat kawasan kita tengok macam susah keluarga ni.
Anak-anak dia baju koyak apa semua. Nak, kita beli baju gaya untuk family. Tanya dia adik, apa beradik? 2 beradik. Kakak besar mana? Contoh abang besar mana? Abang 10 tahun, dia 8 tahun. Nah, jadi kat pasar malam apa? Murah untuk dia berhari raya. Baju sendiri, alhamdulillah, baju dia RM15. Abang RM15. Seluar RM10, RM15. Nah, dah mau beli kain pasang dan sebagainya. Kain pasang maintain. Baik temo. RM28 sepasang. Baju kurung siap. Betul tak? Beli ayam dia, seluar kerek saya, baju adudu saya. Padang dah dia buat raya. Tak? Dia raya dengan harta kita. Jadi kita total habis RM130 Pak beranak. Raya sakak kita tahu tu faham ada banyak. Tapi berkali-kali raya dah kita terlepas peluang. Betul tak? Benda-benda yang simple. Bukan suruh berkawat masjid. Saya jumpa seorang Terengganu. Tak jumpa dia, jumpa pekerja. Dia ni rupanya dia ada satu dia buat satu badan untuk cek di Indonesia mana kawasan yang memerlukan masjid dan penduduk kampung tak mampu. Dia makin. Saya jumpa tu di Aceh. Pekerja dia tu. Dia yang cerita, dia tu orang Terengganu. Jadi mana-mana ada satu kampung tak ada duit nak buat masjid, dia akan hantar dia punya orang, dia pekerja je, orang Indonesia lah, untuk cek bajet dan sebagainya. Dia bayar. Siap masjid, dia pergi rasmi. Dia sudah yang saya jumpa tu, dia buat masjid yang 103 buah. 103. Masjid yang ke 103. Bukan rehat 103. Tak. Itu dia orang kaya, orang mampu. Kita dah simple. Ni tudung kita, tudung bawang. Dah, mahal, RM90. Kalau jiran kita miskin, visi dah apa dah? Belum ni. Nah, taparia je dah. Contoh. Jadi dia jiran kita yang miskin ni bertudung baru. Walaupun taparia, hak kita sedekah. Dah. Maka 1 pahala, 8 pahala, hapus dosa pula. Kemudian didoakan pula oleh malaikat untuk kita selamat dunia akhirat dan syurga menanti. Jalan-jalan syurga. Jadi insya-Allah kita faham, buatlah apa yang terbaik, apa yang mudah, tidak membebankan kita supaya kita lebih dekat dengan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa kita yang telah lalu. Kita yakin semua dosa kita yang telah lalu memang banyak. Siapa di sini di dewan-dewan ini dia tidak ada dosa, sila beritahu, kerana lepas pada majlis saya nak selfie dengan dia. Jadi semua kita berdosa. Tak? Baik, kita tengok soalan yang diajukan. Saya ada penyakit kecing dan awak. Lepas kecing saya tahan untuk keluar habis sisa air kecing. Semasa nak sunat solat, saya ada rasa macam ada air keluar. Adakah sah solat saya itu? Adakah sah solat saya menjadi imam? Baik. Kecing tak lawak. Dia kecing tak lawak ni maksudnya 2. Yang pertama, kecing tu tak lawak. Yang kedua, berhenti tu tak lawak. Hak manusia. Ada orang kecing tak lawak. Maksudnya dia tidak dapat kecing straight sampai selesai. Dia ada berhenti sekejap, lepas tu nak kecing pula. Kemudian dia berhenti balik. Itu tak ada masalah. Itu tak beban. Yang membebankan, kecing berhenti dah habis. Kita tutup dah paip. Nitik. Tapi itu senang. DIY. Dia tu faham. 3 ya. 3 dalam. Buka atas tu, pak buka ketar baru, cak kucing, dah tu air dah. Ni tak ada jual sepepak kan. Dah nitik balik awal. Faham lagi? Sebab tu lah 2 sebab yang menyebabkan kecing tak habis, tak boleh tutup. Orang lelaki, puang jarang orang lelaki. Pertama, dia suka tahan kecing. Naik kereta lagu mana pun, biar gelap malam ada kubur pun, berasa nak kecing, berhenti. Biar tak ada tanda pun, kecing tepi lokal. Kerana rosak. Dalam sistem pundi kecing kepada kemaluan, dia ada satu pintu macam kipas kecing. Kalau dia nak kecing sangat, kita tak lepas kan, rosak pintu tu. Bila rosak pintu tu, dia lose. Kita berhenti dah kecing, nitik. Nampak? Kalau rasa sikit tak pun nak kecil, kita tahan. Derah lagi. Tapi rasa berat sangat, jangan tahan. Nampak? Itu penyakit. Dia akan jadi dedas.
Yang kedua, kalau kencing, jangan overshoot. Maksudnya biarkan dia keluar dengan kelajuan normal. Faham lagi? Jangan kita tambah tekan minyak. Ada orang ni tambah. Dia laju dia. Faham lagi? Dia boleh merosakkan kipas pintu dan juga. Betul. Biarlah tolong kabur. Ada orang yang kabur belaka. Dah kabur tak tahu kan? Baik. Bila kita kencing lagu tu, berhenti tengok. Bila berhenti tengok, dia kita berpenyakit. Kalau tak berpenyakit, bila berpenyakit, kencing dia berhenti lama. Bila dah berhenti, kita rehan. Buat hidup. Dia akan keluar. Lagi 2-3 titik. Barulah kita basuh. Sama macam air. Kita tutup, habis apa? Betul tak? Tak keluar. Tapi kita katok. Keluar balik. Kita berhenti dah kencing. Tak keluar dah. Kita pakai luar, naik atas surah, atas sejid, jalan, gegar kan? Nitik. Macam air tadi. Jadi kalau rasa macam keluar, tak apa, teruskan semayang. Rasa macam ketuk, tak batal. Rasa macam terberok, tak. Darah yang batal, memang keluar dah. Faham lagi? Soalan seterusnya. Apa hukum melanggar peraturan manusia? Peraturan dia ada peraturan Allah, peraturan manusia. Peraturan Allah, sehari semalam, 5 waktu semayang. Tak boleh langgar. Tak boleh runding. Tak boleh kurang. No discount. Tapi kalau peraturan manusia, dia ada boleh runding. Dia bagi tasamu. Jangan kita ketat sangat. Contoh, dia ni laku isyarat. Tengah orang sibuk-sibuk tu duduk lalu, merah dia pergi langgar. Habis jadi pelanggar orang lain. Ini patut dikenakan hukuman. Di sisi peraturan manusia dia melanggar hukum, di sisi Allah dia melakukan suatu perkara maksiat. Berdosa. Langgar lampu merah ketika orang ramai. Sebab dia langgar tu lah orang lain jadi pelanggar. Mudarat orang lain. Islam lah darat. Tapi kalau tengah malam dia seorang, terpilih. Tak. Dia berhenti tengok tak ada benda. Kalau tak ada kiri tak ada. Seorang dia pun 3 pagi. Dia pun jalan. Dia sudah melanggar hukum manusia. Tapi sisi Allah tidak. Kalau tidak membuatkan. Nampak? Tapi ada orang dijaga sangat kalau jalan raya. Berhenti 12 malam. Mana Jumaat? Berhenti. Seorang diri tak ada orang seorang. Tepi kubur. Sini kubur, sini kubur. Atau kubur baru. Atau kubur kata, jalan kau. Nak jalan juga. Faham. Jadi kalau peraturan manusia yang memudaratkan orang lain, juga di sisi Allah, Allah tak benar. Soalan seterusnya. Dia nak tanya macam mana bagi rajin semayang. Saya kadang-kadang tinggal tak mau semayang, tapi saya qada balik. Sudah. Sebab saya fikir boleh qada. Jadi kecuali saya jadi berat nak semayang. Kalau saya letih. Dia bukan boleh qada, wajib qada. Qada itu tidak melepaskan dosa kamu. Qada itu maknanya kamu tidak dituntut di akhirat. Kerana sudah qada, bayar hutang. Tapi kamu dituntut melakukan satu dosa. Kamu akan dibicarakan. Tinggal semayang sengaja pasal letih. Atas alasan boleh qada. Ya, ulama kata 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Memang wajib qada. Tapi qada itu bukan menyebabkan kamu terlepas daripada seksa akhirat. Qada itu menyebabkan kamu sudah menunaikan apa yang diwajibkan kamu 5 waktu. Tuntutan kes tidak ditutup. Kamu akan dibicarakan di akhirat. Kalau dapat pengampunan Allah, alhamdulillah, belah kanan. Kalau tak dapat, go to hell. Itu kita bebas. Jadi jangan, tak apa boleh qada. Yang qada ni 2 perkara yang biasa. Kita tertidur terlupa. Man nasiya an salatin wa fi riwayatin man nama an salatin falisalliha idza zakaraha. Siapa terlupa, tak ada masalah, tak berdosa. Esok baru teringat sebelah pagi. Allah, malam dah ingat semayang ni contoh. Tak ingat semua. Maka qada lah pukul sebelah yang diteringat itu. Tidak berdosa. Soalan seterusnya.
Saya nak tanya hukum ikhtilaf sebenarnya. Adakah pencemburuan wanita laki-laki dengan pencemburuan laki-laki dengan laki tiada beza? Seperti yang saya tahu, harus bercakap dengan wanita itu darurat dan harus bolehkah saya terangkan? Baik, laki-laki perempuan. Nampak male, female. Dua tu. Mana-mana pun dua tu lah. Jangan-jangan kena kursa. Kita ambil hak balik. Laki-laki perempuan. Laki-laki bersih berani positif. Kalau dah perempuan bersih beraninya negatif. Okey, positif dengan positif dia ada masalah. Dia positif dengan negatif. Faham lagi? Dia tak boleh. Bila dekat, dia gedi. Jauh, dia tu laki-laki perempuan bila dekat, dia mesti gedi. Dia tak boleh dekat. Allah buat tubuh badan kita, jasmani, kemudian diinstal satu aplikasi dalam badan, namanya nafsu syahwat. Sebab tu kalau kecil-kecil, nafsu syahwat itu belum ada. Walaupun budak tu hidup dah. Sebab tu umur kita umur 6 tahun. Main kahwin-kahwin dengan anak jiran umur 5 tahun. Juru nikah 7 tahun. Betul tak? Main kapur-kapur kan? Main kek-kek itu tak? Main dengan budak-budak sebelah kan? Budak-budak kapur kan? Betul tak? Jadi bini kita dah tu. Akad nikah dah. Pas nikah buat si emak, si dagang. Pasir lah ke? Lepas tu main tidur-tidur pula. Buat kodok dengan kotak TV. Lihat pagar tu tak? Belakang-belakang rumah. Main tidur-tidur pula. Dah nikah tidur-tidur. Gitu lah. Pasal apa? Pasal tidak ada syahwat. Tak rosak lah budak tu. Cuba main tidur-tidur 21, puan-puan, lelaki 24. Main tidur-tidur pondok. Lagi tu baby pondok. Ini masalah. Sebab laki-laki dengan laki-laki dia tak ada. Manakala orang yang abnormal, top normal, gay dah itu berat tu, tu tak buat kira. Benda yang pelik tak masuk hukum tu. Atas fitrah manusia biasa, laki-laki tak ada masalah. Perempuan dan perempuan tak ada masalah. Tapi laki-laki dan perempuan bermasalah. Kita ramai ini okey. Sebab tu tak boleh la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Jangan seorang kamu bersendirian sunyi tanpa orang lain dengan seorang. Kenapa? Kerana ada perasaan. Orang kami panggil kalau lelaki. Kalau perempuan gawi. Benda tu masalah. Bahasa kerana menjaga orang ni. Perasaan laki-laki ni kalau syok dipanggil mangi Perempuan mangi gawi. Kenapa je gawi? Ada contoh. Saya tak apa ustaz, saya tahan. Saya duduk 2 orang dalam gua sebelah mana-mana pun tak rasa benda kalau apa sebelah. Memang awak orang timucuk. Orang yang sihat. Faham lagi? Sebab tu lah syadud dara'ib tak boleh. Dia tak boleh. Dia dengan perhubungan kita bukan dilarang semua sekali. Keperluan saja, sekadar keperluan. Sekadar keperluan tu kita faham lah. Dia tidak ada sepadan-sepadan yang tertentu. Kita pun faham mana kadar keperluan itu. Anak perempuan saya bersalaman dengan adik, dengan pakcik saudaranya, bekas suami kakak saya. Ketika usia anak saya telah balik. Baik. Kita ada anak perempuan, kemudian pula suami kita tu ada pak saudara. Baik. Pak saudara sebelah suami, pak saudara sebelah bini, bukan pak saudara betul. Dengan kita pun tak boleh. Itu pak saudara sabit. Pak saudara yang mahram ni, yang boleh sentuh tak ada masalah, pak saudara betul. Atau bagi pak saudara lembing. Lembing ni maknanya straight betul. Okey? Kita punya apa benda bapak saudara kita. Abang mak kita. Itu bapak saudara kita. Kita perempuan. Ni abang mak kita. Bolehkah salaman? Pasal dia tak ada nikah dia sampai kiamat. Faham lagi? Itu pak saudara betul. Tapi kalau pak saudara tu sebelah suami, itu lembing. Bukan betul straight belah suami. Di corner. Pak saudara sabit. Sabit kan corner. Faham lagi? Tak boleh. Sama ada kita masih bersuamikan dia atau tidak. Sebab apa? Sebab bila kita bercerai dengan suami kita, kita boleh berkahwin dengan pak saudara dia atau anak saudara dia. Tapi kita tak dikahwin dengan pak saudara kita sendiri sampai mati.
Soalan seterusnya, bolehkah amin doa khutbah atau amin dalam hati saja? Sunat baca amin doa khutbah. Tapi jangan kuat amin gitu. Khatib nak tamam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita di bawah dia amin. Cukup. Yang ada khilaf angkat tangan. Jadi setengah ulama mengatakan tidak sunat angkat tangan, dan setengah ulama kata sunat angkat tangan. Dua-dua betul. Yang tak betul haram angkat tangan. Itu tak ada. Itu tak ada. Haram angkat tangan tak ada. Yang ada sunat angkat tangan sama masa kata amin khatib. Ataupun tak sunat angkat tangan, amin saja di mulut. Dua-dua ni betul. Dan yang tak boleh angkat tangan ialah khatib. Khatib angkat tangan masa dia doa makruh. Okey, itu pendapat yang kuat. Jadi tangan dia bawah je lah. Allahumma ighfir lil muslimin. Tak payah Allahumma ighfir lil muslimin. Adapun kita tidak ada larangan angkat tangan. Soalan seterusnya, adakah mak ayah yang sudah meninggal akan diseksa, dikubur jika anak berkapla dan membuat perbuatan haram dan sebagainya? Dia begini, kalau mak ayah kita yang suruh, dia tanggung juga dosa. Dia share. Dia tak suruh, dia larang kita buat yang haram. Bila dia mati, kita buat. Kita lah yang tanggung sendiri. Yang tanggung dosa orang lain, kita suruh. Walaupun kita tak buat. Malam ni kita nak pergi ceramah, nak pergi kuliah, nak pergi terawih. Tapi kita pesan budak-budak, ingat budak-budak malam ni, jangan pergi terawih. Biar kami saja yang pergi. Awak pergi bawa korang. Jadi walaupun kita pergi masjid malam tu, dia pergi buat maksiat, kita dapat juga dosa yang dibuat oleh orang yang kita suruh tu. Ataupun kita sebagai bapa, kita tidak larang dia buat dosa ketika masih hidup. Bila dia mati, dia masih buat, kita dapat juga dosa. Nampak? Itu kena hati-hati. Couple tu haram. Yang boleh kita bercinta. Apa maksud bercinta? Kita ada perasaan cinta pada seseorang kerana untuk berkahwin. Faham lagi? Sebab kalau kita dah ada pertemuan, pertunangan, tapi 4 bulan lagi akan berkahwin. Dalam 4 bulan takkan tak ada perasaan cinta? Ada tak? Ada tak? Takkan haram pula. Benda yang hadir dalam hati, kalau haram, beratlah agama. Cuma bila bercinta itu dikawal. Jangan sampai berkapal. Apa maksud kapal? Bertemu, berdua, bersama, itu kapal. Batu haram. Dah kami kapal, Ustaz, kami tak jumpa. Tu makan pil kuda. Mana ada couple tak jumpa? Couple mesti duduk berdua. Macam main badminton, dia ada single, ada double. Betul tak? Main single, main seorang. Kalau double, berdua orang. Pasangan kita tu orang panggil double ke couple? Pasangan badminton kita tu orang panggil dia ni double kita ke atau couple kita? Couple tu pasangan. Dak ni, Tuan Lepri, kami main double tapi main seorang-seorang. Hei, mana? Lagi. Couple mesti berdua pergi library, berdua pergi patah terjemah, berdua pergi beli laju raya, berdua pergi beli lagi cabut gigi, esok cabut gusi pula. Itu baru couple. Haram. Soalan seterusnya, bolehkah kahwin tetapi tidak mampu memberi nafkah zahir? Boleh. Apa tak boleh pula? Kalau kita ada perasaan nak kahwin dan kita mampu sunat kahwin. Kalau kita tak mampu nak beri nafkah zahir, nak makruh berkahwin. Tapi sah. Cuma kita kena maklum, kahwin tak pakcik, saya ni nak kahwin dengan anak pakcik, anak pakcik pun suka kat saya. Tapi saya tidak ada apa sumber-sumber pendapatan. Jadi kami bersetuju dah, nanti pakcik yang tanggung saya. Pakcik kata okey, setuju. Silakan. Kalau tak setuju tak boleh. Kerana nafkah itu wajib. Perempuan kata tak payahlah, duit saya banyak dah. Untuk gaji abang tu 800 bulan tu dah buat catat, nak tanggung saya. Saya tanggung semua, tak ada masalah. Ada seorang budak lelaki-lelaki kerja pemain kapur.
Tapi jodoh dia kahwin dengan seorang perempuan yang besar bisnesnya. Pernah keluar dalam surat khabar, pendapatan lebih kurang 450,000 sebulan. Apa dia ni? 450,000 sebulan, lebih kurang, around. Bisnes, ada banyak kilang. Jodoh dia. Jadi anak lelaki dia tak kerja. Lagi. Tak ada masalah. Pasal perempuan punya hak, dia yang halalkan. Yang tak ada, kita pandai-pandai suami tak mau beri nafkah. Tak boleh. Soalan seterusnya, kalau batuk pasti keluar kahak dan telan balik, batal ke tak puasa kita? Dia batuk, kahak tak ada, batuk dalam dada. Dada kita ni Tuhan buat daripada dada sampai ke kerongkong, dia berlendir. Kalau tak berlendir, sakit kita. Lendir itulah kesihatan kita. Tapi kadang-kadang dengan sebab ada jangkitan, lendir tu dia bertongkol. Itu namanya kahak. Okey? Dia batuk terkeluar. Bila batuk terkeluar, dia telan balik. Batal tak puasa? Tak batal kalau malam. Kalau siang, batal. Dia dah keluar dah ke mulut, kena ludah. Kalau tengah semayang, batal. Batu semayang, kita tengah semayang, batuk keluar kat lidah. Jangan telan, batal. Kita ludah ke sebelah kiri. Bila ludah sebelah kiri, kalau semayang rumah kita sendiri. Bukan masjid, bukan surau. Bukan pejabat orang, rumah orang. Rumah kita sendiri. Kita boleh sapu nanti. Kita ludah sebelah kiri. Tunduk. Duduk. Dah kalau masjid. Ludah atas lengan baju sebelah kiri. Ambil lengan baju. Biar duduk. Batal tak semayang? Tak batal. Orang tu rancuk. Kalau ada poket, duduk dalam poket. Kerana dia bukan najis. Ni contoh. Itu cara dia, okey? Nak senang ambil tisu, bola poket. Jenis orang berkahak, jenis beribu. Tengah-tengahnya, keluar ibu. Tak, ambil ya. Ambil dengan tisu. Tak. Boleh buat perlahan. Jangan panjang lah. Itu batal. Okey? Keluar ambil bola poket. Betul tak? Nanti keluar masjid, cepat-cepat buat. Satu tak ingat buang, dapat patah kan pandang. Nampak? Tiap ada air hidup. Soalan seterusnya, bolehkah salat qada subuh dengan jadi makmum imam yang salat tarawih? Boleh. Imam semayang fardu, kita makmum semayang sunat, sah. Imam semayang sunat, makmum semayang fardu, sah. Imam semayang fardu, kita fardu pun sah. Imam sunat, kita sunat pun sah. Yang tak sah, dua perkara saja. Imam semayang gerhana matahari, kita semayang zuhur. Balik awal. Dia lain. Pasal semayang gerhana, satu rakaat, 2 kali qiyam, 2 kali fatihah, 2 kali rakaat. Dan yang kedua, kita semayang zuhur, imam semayang jenazah. Balik awal. Ini tak boleh ikut. Lain pada lain, boleh. Imam tarawih, kita isyak. Imam isyak, kita tarawih. Imam duha, kita qada subuh. Boleh. Soalan seterusnya, bolehkah duit lebihan klaim masuk dalam tabuhan pengurusan surau? Dia klaim lebih. Klaim apa? Tak tahu. Klaim dengan siapa? Siapa ampunya ni? Dia klaim dengan pejabat. Lebih. Contoh, kenapa masuk dalam tabung masjid? Hak pejabat. Faham lagi? Hak orang-orang. Hak jabatan-jabatan. Hak masjid-masjid lah. Macam-macam kita kena faham lah. Ada orang dia berhutang dengan kawan dia 1,000, dia tengok kawan dia meninggal sebab dia dapat bayar hutang, meninggal. Jadi dia pergi bayar, dia pergi sedekah ke masjid. Haram, dosa besar. Pasal apa pergi sedekah ke masjid? Hutang dengan mayat. Dia tu dah mati dah. Mati pun kena serah pada waris. Apa pergi hantar ke masjid? Dosa besar kalau kita orang buat lagu tu. Pasal kita tak belajar. Orang nak mengajar di masjid ni, duduk tengok kajian lawak. Rugilah kita, banyak benda tak tahu. Tak tahu, tak laku silat apa, buat silat. Boleh tak sujud ada rambut kat dahi walaupun seorang? Ada 10 orang, 20 orang pun boleh.
Nah, kalau laki-laki, ni laki-laki lah. Kalau perempuan lain keluar rambut, tu batas semayang tu tak? Laki-laki, dia begini, 7 anggota sujud, 2 kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 dahi. Kaki boleh tutup, lutut wajib tutup, tapak tangan boleh tutup, sunat je terbuka tangan. Dahi wajib tidak boleh tutup, jangan tertutup. Kaki boleh tertutup, pakai toket pun sah, tak pakai toket pun sah. Lutut laki-laki perempuan wajib tutup masa semayang. Tapak tangan sunat tidak tutup. Orang perempuan sunat tutup tangan dulu. Tapi kalau tertutup juga, tertindih dengan kain, sah. Sengaja kita tutup tangan pun sebelum semayang, sah laki-laki perempuan. Dia kerja doktor, jadi bila orang komat dia buat close dalam tangan kita. Sebab tidak boleh hari doktor. Contoh tak? Tu ikut bila buat keluar dalam tangan okey. Contoh sah juga. Tu imam buat welding tu. Sah juga. Cuma bodoh lah 3 orang. Tapi nak khabar, berlapik tapak tangan tak ada masalah. Lengan panjang, jubah tangan panjang. Datuk tua pergi Mekah, beli selai kena tu panjang ni tangan. Macam tu kubur. Faham tak ni? Tertutup kan? Tapak ni, so, yang tak boleh, dahi. Dahi berlapik dengan sokok, tidak sah. Sokok dia jatuh sini. Apa taknik? Tak. Dia sujud berlapik dengan sokok, tidak sah. Orang puan nak sujud, tudung jatuh dulu, sujud atas tudung, tidak sah. Ada orang setengah dia pakai ridak, selendang tu kan? Ridak jatuh, dia pun sujud atas ridak, tak sah. Atau ada pakai serban, ekor dia jatuh dulu, sujud atas ekor, tidak sah. Atau kita yang begini biasa pakai seluar selek gini kan, jadi lengan laju besar jadi, lengan kembang, sujud atas lengan, tak sah. Nampak? Tapi kalau kita sujud atas kain orang lain, sah. Contoh rapat-rapat semayang ramai sangat kuliah kelab, jadi pas duduk rapat, kita sujud atas kain ni. Dia sujud, kita pun bubuh pada dalam kain. Itu tak apa, tapi kita kena angkat dulu lah. Ada berlaku itu, dia lambat kat, tu duduk dulu. Balik awal ni. Dahi tak boleh berlapik. Tapi kalau berlapik kerana uzur boleh. Contohnya kepala dia pecah. Contoh, dahi 5 dahi sini kena tutup dengan plasta. Bini dia bani dengan alu lesung. Apa lagi? Kita nak kahwin baru. Kalau pun kena sutir 5 jahit sini. Dia pun sini tanpa plasta tak boleh buka. Buka keluar darah. Dia sujud dengan plasta tadi. So, itu orang uzur. Nampak? Atau jenis pakai serban. Serban dia tak pernah pakai. Bini dia yang suruh sangat. Bang lah kita ni buat haji dah pernah pakai serban. Abang dia, laki dia tak pernah pakai serban. Kali tamu seumur hidup, serai lah pakai serban. Pergi semayang Zuhur tapi gendong. Nampak? Balik awal. Tapi soalan seterusnya, kita didatangi haid, kita fikir Quran yang kita pegang adalah Quran tafsir, dan kita berapa minit baru kita selesai Quran itu bukan tafsir. Adakah berdosa? Tidak berdosa. Kita pegang tafsir, kita ingat tafsir, kita pun haid, kita baru teringat bukan tafsir ini Quran, maka bukan sengaja letak cepat-cepat, dimaafkan. Kita bawa pergi Quran lagi ngaji, tak teringat tak mandi junub. Faham lagi? Lepas tengah jalan kan, baru teringat. Quran ni junub, bukan Quran. Letak tangan ke betul. Mandi junub. Jangan mandi Quran dah. Akan dimaaf. Allah maafkan kita perkara yang kita lupa. Terlupa. Macam kalau lupa puasa, dia lupa. Dia ingat tak puasa, dia makan. Tak baca. Nabi kata, "Man shama," siapa puasa, wa nasiya, dan dia lupa. Maksud dia lupa ni, dia akala wa syariba. Dia puasa, tapi dia terlupa. Yang dia itu sedang berpuasa. Lalu dia makan, dia minum. Fal yutimma shaumahu, tak batal, teruskan puasanya sampai ke petang. Jangan teruskan makan, teruskan puasa. Biasa berlaku 1 Ramadan. Betul tak? Pagi bini dia buat adik agang bagi lelaki-lelaki makan. Lepas tu tengah hari buat goreng golek ikan pula. Tak ingat dulu. Petang siap hari goreng cepedok pun semua. Konang lah. Baru dah bini dia tu, "Bang, ini puasa bang." Allah. Tak batal. Nabi kata ni.
dia nasia, dia lupa. Laki bini tak batal. 2 Ramadan tak ingat pula. Dan direct 30 Ramadan 30 kali bulan. Tak batal juga. Tapi jaranglah apa 30 Ramadan tak nak ni. Tak berat benda tu dah. Tapi kalau sungguh tak ingat, tak batal. Bila teringat, sikit. Itu punya batal. Hukum memanggil kawan kita Dajjal. Dia parut. Dajjal ni ada 2 makna. Pertama, Dajjal yang kafir tu. Yang kafir, faham lagi? Ya, yang menjadi penyesat akhir zaman itu. Itu haram kita panggil orang-orang lain dengan nama Dajjal itu. Tapi setengah-setengah daerah, Dajjal tu maknanya bukan Dajjal yang kafir tu. Dajjal ni budak ni nakal. Faham? Itu lain. Tengok adat setempat. Sebaik-baiknya jangan guna perkataan. Bolehkah solat qada subuh dengan jadi makmum imam yang solat tarawih? Boleh. Ni dah baca dah. Apakah hukum puasa tapi tidak solat? Hukumnya sah puasa, tapi tidak ada pahala. Tergantung. Kerana solat itu umududdin, tiang-tiang agama. Solat nombor 1. Tak ada solat, yang lain tidak diambil kira. Walaupun kita bersedekah 1 bilion, tak ada solat, tidak dapat manfaat. Walaupun kita tidur terus dalam Kaabah buat haji, tak balik terus rumah 40 tahun, tidak diterima. Kerana solat awal ma yuhasabu 'alal 'abdi fil qabri as-salat. Awal-awal ditanya seorang hamba di alam barzakh, solat dulu. Hal lain belum ditanya. Ada macam-macam, ada yang semayang tak puasa ada. Tapi ramainya yang puasa tapi tidak semayang. Bila masa semayang dia tak semayang, tapi bila puasa je. Yang lagi dahsyat, tak puasa dan tak semayang. Betul tak? Lagi bodohnya, puasa tak, semayang tak, raya. Siap raya juga dia. Puasa tak, semayang pun tidak. Orangnya pakai spek hitam dia raya. Baca Quran salah balik tapi tak sedar, tak salah, dimaafkan. Apakah pada orang tak bayar hutang ke tak? Jawabnya, dibicarakan semula. Kita hutang kawan kita minah RM100. Kita mampu dan kita buat diam-diam. Supaya dia tak ingat, tak bayar-bayar. Di akhirat dibicarakan. Kalau kita bayar dah, tidak ada kes. Tutup kes. Kes yang dibicara, yang tidak selesai. Kita minum arak dan kita sudah bertaubat pada Allah. Tidak dibicarakan. Hutang orang itu kok. Jadi akhirat dia akan panggil Mina. Ini saya mek hutangmu RM100. Adakah kamu halalkan? Kalau Mina kata saya halal lah, selesai kes di akhirat. Kalau kata saya tidak halal, Mina kena bayar. Semek tu kena bayar RM100. Tapi tak bayar dengan duit, bayar dengan pahala. Kalau ada pahala ambil. Kalau Mina tu, semek tu ada 200 pahala, 100 bayar hutang. Tinggal 100. 100 hak tinggal tu ditimbang dengan dosa dia. Mana banyak? Banyak dosa, bodoh lagi. Masuk neraka. Nampak? Dah kalau gini sekarang menipu orang beribu-ribu ringgit, hutang 3,000 lagi, hutang 15,000 lagi. Betul tak? Kesian lah akhirat. Dia panggil muflis. Bankruptcy. Kita niat puasa rekam ikut bahasa negeri sendiri, boleh? Bahasa Terengganu boleh niat. Saja aku puasa. Bahasa KL pun puasa. Dia puasa. Terengganu kan puasa. Ganu tu bukan orang Terengganu, tu orang Besut. Orang Terengganu tu Terengganu. Orang Terengganu, tu orang Mandor. Orang Badak, orang Batakir, orang Batu Buruk, Terengganu. Ganu orang Setiu. Kita orang Terengganu tak erti. Mu tu orang Besut. Orang Besut. Di daerah dia baca mu. Kita mu ada NG belakang. Nampak? Itu betul dia. Banyak kena betul. Adakah batal puasa 3 bulan dia campur dengan darah busi? Batal kalau darah itu banyak dan mudah kita nak ludah. Kita boleh ludah darah tu, tapi kita telan juga, batal. Tapi kalau kita payah nak jaga, dia bercampur dengan air liur, kita telan,
Kita bukan nak telan darah, kita nak telan air dia. Tapi di air dia ada darah, dimaafkan. Kerana di benda yang susah kita nak kawal, diberi kelonggaran hukum. Saya nak tanya, makhluk halus ada ke tidak ketika di bulan puasa? Ada lah. Tak ada orang teruk mana kan? Ada berapa tak adanya. Dah. Ada makhluk halus ni, maksudnya dia besar tapi seperti halus. Kenapa sebagai makhluk halus? Kerana benda halus kita nampak tak? Tak nampak. Tapi walau besar, ajsamun latifah, tubuh ni jenis benda yang halus, tak dapat dibaca indera, kita panggil benda halus. Sebenarnya besar. Kalau Allah buka hijab, nampak besar. Atu laut, atu bukit. Kalau tengok naik motosikal, hari jumpa di Pulau Mani. Nak pergi ke Tiruk, nak pergi Patali tu, hidup tinggi gitu. Tinggi, rendah sikit pada bukit. Makhluk halus-halus, mana kau gemotor gitu. Tak? Makhluk halus-halus tu corona. Jadi bulan Ramadan, jin apa semua ada. Yang adanya dalam hadis bukan dia ditiadakan, tapi yang jahat-jahat dirantai. Maksud dikawal. Wasufidati syayatin, dan dibelenggu, dirantai akan syaitan yang jahat-jahat. Okey? Bukan ditiadakan. Nikah dengan anak luar nikah, dan mereka menikah dengan anak luar nikah, khilaf ulama. Sebaiknya jangan, kerana duduklah khilaf ulama. Kelayan yang dua lagi nak sudut. Cari sudut pada agama. Salahkan seorang itu memanggil potong tiang corner dalam hubungan pasang-pasangan yang masih tiada apa-apa ikatan pertunangan. Dia boleh bertunang, kita masuk meminang, tidak haram. Tetapi sebagai kita menjaga hati seseorang, tersebut itu. Kerana mereka sudah berkenalan, kita dipotong sikit itu. Yang ada dalam nas, dia sudah bertunang, kita ditunang lagi, itu haram. Walaupun sah nikah, perbuatan kita berdosa. Ramai lagi orang kan, tahu tak? Tak apa berebut-rebut perempuan macam-macam pesek. Ada berbunuh-bunuh kan? Berebut seorang awet. Hari tu di dekat bank hotel yang tinggi apa? Dekat sebelum maju ke bank apa ni? Mitang ke apa itu? Mitang. Okey. Laki-laki nak terjun, nak bunuh diri. Perempuan nak terjun. Perempuan nak terjun. Tapi dia tak terjun, dia pegang tiang, dia acah kan. Rendah cakap dua gitu lah. Bomba dia bawah ni. Bomba. Jadi rupanya kerana boyfriend laki-laki tu sudah ada girlfriend lain. Tu nak terjun. Bocor tu nak terjun. Bukan laki-laki seorang, berjuta-juta lagi. Betul tak? Jadi polis ni dia pijak, dia panggil kekasih tu, suruh mari. Betul tak? Biasa gitu kan. Jadi orang tu ramai nak tengok boyfriend mari, lagu mana hebat sampai perempuan ni sanggup hilang nyawa. Perempuan macam pelakon Titanic duduk gitu. Orang nak tengok lah muka dia, macam mana punya muka sampai nak bunuh diri. Mari hak lelaki, orang ingat lebar, macam tutup kering. Ini masalah. Sampai nak bunuh diri. Kalau muka macam Nabi Yusuf, dia tahan kira. Nak terjun lah. Sekali tengok. Nabi Yusuf ni kalau orang tengok muka dia, orang perempuan, dia macam kena abuse. Maksudnya, kalau kita pergi bedah perut, belah perut, kan belah perut kan, belah dada, dia bius tak? Ke pakai belah itu? Macam pasal dah, dia bius. Panggil pakar bius. Bila bius dia belah berdarah tak? Berdarah. Terbelah. Luka. Tak rasa sakit. Itu kecantikan Nabi Yusuf. Tengok muka dia macam kena bius. Itu baru betul-betul comel. Siapa sini orang tengok muka dia macam kena bius? Betul tak? Jangan. Kena faham baik-baik. Macam mana nak tegur orang yang dah tak puasa, tak solat, benda ni berlaku dalam dom saya sekian. Ni cikgu orang boleh. Kena.
Kena buat sesuatu tindakan. Banyakkan lagi kem-kem solat. Tegur atau tak tegur? Ad-dinu nasihat, agama nasihat. Suka tak suka kena tegur. Tegur banyak bahasa. Kita kenal kawan kita, apa cara yang dia suka. Ada tegur direct, ada tegur dengan joke, buat jenaka, ada tegur dengan kias, ada dengan pantun, semua boleh. Ada kena straight, ada dia kena kona pusing 2 kali rambak, baru boleh balik. Ada boleh terima. Kita kenal lah karakter kawan kita yang kita nak tegur. Pandai-pandai guna hikmah. Waratan IBS, ada tak had atau limit tu seorang perempuan buat? Sebab ada seorang doktor muslim, dia tak bagi orang perempuan ada dah anak dengan macam mana tu. Dia begini, atas kita, selekali apa perbuatan itu boleh pada syarak, terpulang pada kita. Nampak? Kerana bila kita merawat, kita sudah masuk dalam bab nak melepaskan diri daripada masalah yang berkait dengan kesihatan. Nabi kata tadawa, berubatlah kamu. Wala tatadawa biharamin, jangan berubat cara haram. Okey, bila IVF ini dihalalkan syarak, maka kita pilih, kita nak berubat atau tidak. Sebab tak berubat, tak berdosa kita. Nak berubat, silakan. Tapi jangan dengan kaedah yang haram. Kita semayang, otak fikir perkara lain. Jadi macam mana usaha untuk khusyuk? Batulah kita sebelum semayang berdoa, minta Tuhan bagi kita khusyuk. Jangan duduk Allah. Ya Allah, bagilah aku sekali khusyuk kali ini, dan aku akan cuba sungguh-sungguh. Baru dia ada. Kalau tak dapat rakaat, dapat juga 1 rakaat khusyuk. Apa? Keinginan untuk khusyuk itu sudah ada hadir dalam hati sebelum mula angkat takbir. Kita lepas semayang baru tak ingat apa khusyuk. Sebelum semayang, masa berdiri, aku nak khusyuk sekali ni. Yang terbaik tu nak aku buat. Kenapa? Dia akan dapat, dia tak dapat. Berat juga belum dah ni. Dia siapa yang berpuasa, lepas tu dia buat benda yang haram, maka Tuhan tak ada hajat nak bayar pahala. Nabi kata man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amu wa syarabah atau kama qala. Siapa yang tak tinggalkan bercakap yang kotor-kotor, yang haram, dan dia tak tinggal melakukan perbuatan yang kotor-kotor, yang haram, maka Tuhan tidak berhajat sedikit pun pada dia berpuasa dan bakar dah hari tadi. Ini yang masuk dalam hadis satu lagi. Kami shaimin laisa lahu min siyami illa jum'ah. Ramai umatku yang puasa tapi tak dapat pahala, mereka hanya dapat lapar dan dahaga. Saya selalu juga tengok aplikasi TikTok bulan Ramadan. Tujuan untuk tengok ceramah pendek ustaz-ustaz. Tapi juga masa saya swab, ada video-video joget. Jadi saya terlihat tak apa. Jangan sengaja swab mencari joget. Nampak? Sebab kadang internet kita nak tengok ceramah. Kadang-kadang tengok ceramah tinggal kok iklan bikini. Tinggal ceramah tengok bikini. Itu balik awal. Tapi biasa yang datang begini dia tengok apa yang kita lihat sebelum tu. Dia random kan? Apakah seorang ayah suka marahkan isteri dan anak tanpa sebab? Ini ayah yang tak reti. Ayah kena reti, kita pemimpin, pengarah, besar sekali, betul tak? Bila kita pengarah, kita guna kuasa kita. Contoh apa? Aku pengarah, aku akan jadi yang terbaik sekali perangai daripada orang lain. Contoh. Itu ayah. Jadi anak-anak segar. Sebab kita bos, jadi ayah, jadi pengarah, jadi CEO, jadi manager. Kita jadi yang terbaik. Kita jadi orang baik, bukan pakai kebiar. Perangai baik. Baik bukan pakai jubah. Baik bukan jaduk begini panjang. Bukan. Akhlak kita. Bila pengarah baik, ayah baik, berita jauh tu orang kata dah. Pengarah. Bagus beliau. Bagus. Bila kata bagus, malaikat amin. Kenapa? Tapi kita jadi bos, kita jahat dengan staf kita. Kita minta tu, staf kan. Datang kira datang. Doa dah balik dah. Doa. Kita juga dengan ayah. Ayah apa kalau lapang musang, marah, mengamuk semua. Berarti dengan ada perempuan nak cari suami 6 bulan siasat.
Dia puas hati. Tanya orang jabatan tak dia kerja, tanya orang surat dia pergi semua, tanya kedai kopi yang dia selalu minum situ, tanya akhlak dia. Jangan tengok depan kita. Depan kita semua baik. Faham biar puas hati. Nama kita kahwin kan? Jenis bengih, jenis garang, jenis bekel, jenis pengamuk. Jenis berari maki hamu caruk. Tak nanya kita. Kalau kawan WhatsApp boleh live group. Tahu tak? Tekan ting live group sesat. Dah mulai nikah dah nak live group kan dia. Tahu tak? Masalah besar. Hati-hati. Biar yang terbaik. Khairukum li ahli, sebaik-baik suami yang baik sekali dengan anak isteri. Bini kita cakap kasar tak apa, pasal dia bukan bos, bukan pemimpin. Kita pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Aku bos, aku pemimpin. Kalau aku kasar tak betul. Bini aku kasar tak apa, dia orang bawah. Bukan apa dia kasar tu tidak. Bini aku mulut tak betul, mulut jahat begitu ni. Tak apa, dia biasa dia kurang pada aku. Aku ni kena jaga standard sebagai seorang pemimpin. Tak boleh macam bini aku. Contoh. Suami terbaik, suami yang baik dengan isteri. Bukan suami terbaik, suami yang boleh pakai Golf GTI, boleh pakai Mercedes C200. Itu bukan suami terbaik. Itu account dia terbaik. Nampak? Nak lebih baik lagi, lebih kita beri kepada isteri kita. Kita pergi bandar, telefon. Ada kat mana bang? Ada bandar kat kedai kasut awak. Kasut awak ni pula, kasut you tu lah. Boleh tak beli kita selipar RM20 tu? Selipar cabut semua. Hei, mana boleh? Awak isteri saya takkan RM20 selipar. RM200 KTCC. Tapi ni kita kan? 20 orang ada. Sayang ambil RM200. Tahu tak? Ke gua ni? Bini kita. Malam-malam cari dia. Cari saya tu, kita tu. Tahu tak? Tahu kamu main golf kamu? Dah, bini mu tu lah. Mek Ani. Lagi. Dah lina di pada RM20. Dia RM200. Tahu tak? Bini kita kan, saya gitu. Batu pokai. Aku dia politik. Beri tak ada sini tak dapat. Ramai apa tu? Lain bunyi ke kata saya jatuh tak pada aduh. Jatuh pada ada jatuh. Punya tahun 60-an ni. Awak isteri saya 3 kali dah beranak anak saya. RM10,000 kata saya beli. Itu cara dia. Ini kita kan, betul tak? Mulut-mulut melebih pun bini kita. Beli, itu buat cik kamu lagi, boleh? Baik, kita minta gua peloya, labik letihnya. Nak buat semangat, ada piti, labik. RM20,000. Cara dia bini kita. Kami ni orang. Sayang ke bini kita. Tudung 310 yang ni bini. Kau 300 setengah. Kasut kelak bini dia 400 setengah. Betul tak? Beg tangan akan beli tu Jaya. Songong. Songong. 400. Betul tak? Macam kita kan ni, beg tangan bini 400. Kalau kita mengarah beg tangan bini 4,000. Betul tak kawan? Nak RM100, nak RM100, RM1,000. Suka tak kita? Suka tak? Baru kita nikah lain tak kagau. Apakah taktik dakwah yang paling berkesan? Macam tadi dah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu bukan lembut. Hikmah itu dengan teknik yang betul. Nampak? Teknik yang betul. Lembut, kalau lembut sama tak dihirau. Orang berdakwah ni macam pemain kan. Ada skru kena buka slow. Tak ada kuat-kuat, cok.
Ada skru kena ketat perlahan. Tak boleh kuat, pecah. Tapi ada skru kena katok. Pakai sepanah katok. Tak katok, tak keluar skru tu. Betul tak? Jangan benda kena katok buat selu kau. Nak tahu lah dia ukir ni. Faham lagi? Tu bil hikmah. Ada benda keras, kena keras. Lembut, kena lembut. Ada orang direct, ada orang kena pantun. Ada orang dengan kiah, ada orang dengan atas mesin. Nah, dia akan termakan. Soalan yang seterusnya sikit lagi. Laki-laki like gambar perempuan, perempuan like gambar laki-laki. Tengok gini gambar. Kalau gambar nak ngaji Quran, tak ada masalah nak like pun. Nah, gambar pakai boxer, tutup dedak aurat dan sebagainya. Handsome boy. Tak boleh kita menggalakkan manusia. Menganjing pada orang azan. Menganjing ni maknanya mencela lah atau mempermainkan suara azan. Hukumnya jadi murtad. Na'udzubillah. Terkeluar dari Islam serta murtad. Tak boleh. Benda syariat Islam tak boleh menganjing. Nak menganjing benda lain. Bak bola, bak boleh ya. Nah, benda dunia ni. Benda agama jangan. Dia ada benda boleh kurang. Ada benda tak boleh kurang. Ada benda boleh gelak. Ada benda tak boleh gelak. Dengan menganjing hukum Allah. Kami jawatan Sibil semua keluarga ILP Kuala Terengganu, soalan saya cuba terangkan. Soalan itu bukan Quran dan bahasa raya untuk tujuan beli saja nak tengok perlu beli tanpa wuduk. Jawabnya kena wuduk dulu. Kita nak pergi beli Quran, kita ambil wuduk dulu. Nah, kita tengok ada pameran Quran awal-awal, kita tak wuduk, pergi keluar lagi tak. Ambil wuduk. Tak ada air, pergi terjun sungai kan. La ya masud ilal mutahhar. Tidak sentuh mereka yang suci. Apa salah? Bukan kita nak ambil wuduk kena pergi ke Cape Town, kena pergi ke Las Vegas jauh, juga. Pergi tanah tidak, ambil wuduk. Betul tak? Memuliakan Quran. Apa kau panggil nama orang yang ada maksud sisi Islam dalam tandas? Contoh Firdaus. Tak apa. Nah, dia ni terkunci daripada dalam tandas. Kawan dia di luar, dia panggil Firdaus. Firdaus, aku terkunci ni. Firdaus tu kan nama syurga. Boleh. Yang tak boleh baca Quran. Duduklah gambar walladzina amanu. Tak boleh atau sallallahu ala Muhammad. Sakit grup punya pasal. Itu tak boleh. Kena faham. Ada. Lepas tu ulama' ni dia pisahkan. Ada perenggan-perenggan pun supaya kita faham betul-betul. Yang keempat sebelum akhir. Apakah aku belajar silat mengenai ilmu batin? Ilmu batin yang kita ambil itu datang daripada Allah atau daripada makhluk halus? Jawabnya kena tengok dulu. Tak boleh nak pukul orang. Apa kaedah bacaannya? Apa seruannya? Apa doanya? Ini boleh. Sama macam bomo. Bomo ada yang boleh, ada yang haram. Bukan sebut bomo semua haram. Tak. Bomo ni kalau kita sakit-sakit, dia akan baca ayat Quran. Dia baca zikir. Lepas tu dia suruh buat air. Dia zikir suruh mandi. Itu harus. Tidak haram. Perbuatan moden bukan semuanya halal. Ada kalanya haram. Kita salah faham. Kita punya mindset bomo semua haram, tadisnya yang moden semua halal. Salah. Ada yang moden itu haram. Contoh perbuatan moden yang haram. Tahu tahu? Tukar jantina. Bomo boleh buat tukar jantina. Bomo boleh buat? Bomo. Pengamal perubatan tradisional tak boleh buat. Mesti hospital moden. Betul tak? Dah tukar jantina ni halal ke haram? Itu moden tapi haram. Kaedah. Laki jadi buang yang ribut bukan lipat. Jeng kawan tu. Tak. Jadi kalau silat itu ada batin. Apa batinnya? Ini doa dah. Kita pun dengar, tanya orang alim, mengarut baca lagu ni. Tak boleh. Ni cek dulu. Quran tersalah balik, tak sedar. Hak salah itu, dimaafkan. Adakah berdosa jika kita hukum seorang dengan mereka di rumah yang banyak hingga seorang tak sempat lakukan ibadat? Adakah mak ayah sudah meninggalkan dia di kubur jika si anak berkata dan buat perbuatan yang haram? Ini sudah dijawab dah tadi. Jadi bila kita beri seseorang kerja supaya dia tak dapat buat ibadat, itu baru haram. Tapi kalau kita memang nak latih dia supaya dia ni banyak boleh menyelesaikan kerja, itu tidak haram. Dia kena pandai-pandai. Allah beri dia akal masa mana buat kerja, masa mana nak buat ibadat. Tidak ada kerja sampai tak boleh buat ibadat. Saya pergi di Johor tengok orang buat pintu kilang. Kilang dia ni kilang tong. Tong dia ni sampai kat dia naik atas rel kan. Rel tu di barang tu sampai dia hanya tolak saja.
Yang kuning tolak gini, yang hijau tolak gini. Di tangan dia buat itu je. Tak berhenti. 7 pagi 12 hari. Tengok. Kalau tong tu lambat, 2 tu tersangkut belakang. Jadi lambat keluar. Oh, relax lah. Tong apa pun. Nampak? Itu pun wajib berhenti. Jangan sampai tak semayang. Semayang lah. Kita kerja lawan mana pun semayang. Sebab dunia ini sebenarnya berat. Akhirat itu yang ringan. Subuh, akhirat hanya 7 minit saja atau 10 minit. Allahu Akbar, 1 rakaat rakaat, Allahu Akbar, 1 rakaat rakaat, salam. 7 minit atau 10 minit. Kalau main cepat sikit tak baca surah, 5 minit. Itu akhirat. Berat ke? Ringan. Mana berat? Lepas subuh tu. Dengan anak sekolah, dengan atau bini jambak tu, gebuk ni, jeng tu, batu nang. Mana pula? Mana tu? Jeng ni, botol naik. Jadi tekuk botol. Daripada 2 lane, 4 lane. Gebuk nak masuk 1 lane. Jawatan. Kau ni dolok. Cabut agak. Apa nak main wing? Pak itu punggung tinggal belakang. Puan kau macam mana? Puan kau bawa kereta. Dia masuk tengah, dia nak masuk takut tak dah. Kena di bahagian belakang. Kau tu sakut di bibar dia tu. Kan dia pakai pink chain. Cabut suruh duduk kat tu. Tidak balik, dah tak tengok pun. Punggung ni belakang. Puan bawa kereta kau lah. Nak boleh pakai Pepso. Orang nak keluar tak lagi. Tapi bukan yang hati lah. Banyak juga. Ada sentuh sikit lah benda. Terengganu ni bagus, banyak benda bagus. Tapi kalau bawa kereta tak bagus. Tak pakai kawan. Bodoh pun boleh juga. Dia tengok masuk jalan ke Wakaf Buah, jalan Wakaf Pelang, jalan Bukit Payung macam tu. Slow tu dia kanan, tak gerak. 42 meter. Konak-konak sini sapu ke lori tu, dah gerak. Tapi dah jarang mesti. Dia Biba. Main bi. Duduklah belah kiri. Civic minded. Betul tak? Duduk belah kiri. Kita nak keluar ni, kalau KL lupa. Ni Sipang, ni jalan. Betul tak? Kita nak keluar, ni kereta banyak ni, balik kerja ni. Jalan Duta, Cerah, Sri Harsemah, sibuk kan? Kita nampak muka kita dia berhenti. Dia bagi keluar. Tak kira mu Melayu, mu Bengali, mu apa. Nampak? Dia telah dilatih civic. Betul tak? Kita dah jalan kiri sekali, nak pergi ke lane ke kanan sekali, 4 lane. Kita bagi signal, habis slow, boleh masuk. Terengganu pun nak tubik dia dah wing. Lagi membujur lalu melintah patah. Betul tak? Itu perangai bodoh. Dia tak. Penting diri. Bagi dah dia bayar kalau mokmu nak keluar. Mokmu tu terketak-ketak nak keluar tak lagi tu macam mana? Dia tu mok orang lain. Tak sama dengan mok orang lain juga. Dia keluar. Berhenti. Dia keluar. Dah, hari tu perempuan juga. Saya dah lama sangat dekat Gipso, dekat Parik Muar Datuk Azhar tu, nak keluar. Tak lagi. Tak nak lelaki memang tak lagi dah. Muka tu dah lah udung ke. Dia kalau kita perangai muka comel, perangai udung, orang suka. Muka comel, handsome, tapi perangai tak malek, orang suka. Dah kalau muka dia faham lagi. Muka udung, perangai bodoh. Lagi orang suka. Ingat baik-baik. Betul tak? Kita bukan Bani Israel yang handsome semua. Biar bagai perangai kita lawa. Tak comel pun tak kenal kalau kita. Faham lagi? Lah kali kita tengok macam terlambat sikit main tu. Siapa jodoh anak keluar itu?
Woi, dia kondak lagi. Dia pergi hai, tamu lagi bro. Tarik. Lepas banget. Aduh dah. Minta maaf lah, dah setuh sikit dah. Jadi begitu. Nampak orang nak meletah, putih. Ada orang nak tengah jalan pegang kat dia putih tengah bahaya duduk situ. Slow. Blok orang. Buat gitu, nanti bawa ke mak kita pula. Nanti bawa ke adik kita pula. Itulah Islam yang dikendaki oleh Nabi SAW. Islam yang terbaik. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Tuan Pengarah dan sekalian yang sama-sama mengimarahkan. Mari kita pada pagi ini mudah-mudahan Allah pertemukan pada kali yang lain. Allahumma fa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.